Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya pembacaan Al-Quran. Dan janganlah hendak-hendaknya Engkau jadikan Al-Quran itu sebagai saksi pendakwa atas kami disebabkan kecuaian, kealpaan, kelalaian kami dalam menunaikan hak dan tanggungjawab kami terhadap Al-Quran dan tuntutan Al-Quran ke atas kami. Dan dengan berkat dan dengan limpah kurnia-Mu, ya Allah, semoga Engkau berkenan untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai saksi pembela bagi kami di hari penghisaban nanti, insya-Allah, yang mana asbab daripadanya, insya-Allah, kami akan berkekalan di syurga-Mu, ya Allah, tanpa perlu menderita azab api neraka-Mu terlebih dahulu. Dengan kesihan belas limpah kurnia-Mu, ya Allah. Apa khabar sekalian penonton channel YouTube Tahsin Q yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat dan dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih lagi menjelang tibanya Ramadan 2025 yang akan datang dalam tempoh 2 minggu dari sekarang ini. Semoga kita dikurniakan kesihatan yang baik agar kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan yang bakal tiba nanti dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, dengan izin dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dapat lagi kita bertemu dalam sesi perkongsian kedua berhubung kait dengan tutorial cara mengeja ayat-ayat Al-Quran bagi yang belum mahir membaca Al-Quran menggunakan sistem Baghdadi, yang mana ianya diguna pakai secara meluas di kalangan masyarakat Melayu di tahun 1960-an hingga awal 1980-an, beserta sedikit perkongsian ringkas berkenaan tahsin Quran, tajwid Quran, makhraj dan sifat-sifat huruf, cara melafazkan huruf-huruf hijaiyah dengan tepat sesuai dengan kemampuan saya. Dan walau bagaimanapun, untuk sesi tutorial cara mengajar ayat-ayat Al-Quran ini bukanlah fokus utama kita untuk membincangkan tentang tahsin Quran, tajwid, makhraj huruf, sifat huruf, cara-cara melafazkan huruf hijaiyah dengan panjang lebar, kerana ia akan menyebabkan sesi perkongsian kita menjadi terlalu panjang. Maka sebenarnya kita lebih menumpu kepada perkongsian tentang cara mengeja, yang mana sistem ejaan secara Al-Baghdadi ini sebenarnya mempunyai banyak manfaatnya. Dan di antara kelebihannya adalah ia membolehkan seseorang yang menguasai sistem ejaan Baghdadi ini untuk menulis kembali apa-apa ayat Al-Quran yang berada di dalam hafalannya, di fikirannya, di ingatannya. Ianya ingatan ayat-ayat tersebut boleh dialirkan ke bentuk penulisan, insya-Allah tanpa tertinggal
satu huruf pun ataupun satu tanda bacaan pun, kerana sememangnya sistem ini menekankan kepada penyebutan setiap huruf dan setiap tanda bacaan di dalam ejaan, yang mana jika dikuasai, insya-Allah kita akan dapat menulis daripada ingatan kita ayat-ayat tersebut tanpa insya-Allah tertinggal sebarang baris ataupun sebarang huruf ataupun sebarang tanda bacaan. Inilah antara kelebihan sistem Baghdadi berbanding dengan sistem yang digunakan semenjak tahun pertengahan 1980-an hingga sekarang ini. Contohnya sistem Iqra, yang mana sistem ini adalah lebih menumpukan kepada hafalan penyebutan huruf dan tidak memfokus kepada ejaan sesuatu kalimat daripada Al-Quran itu, menyebabkan agak sukar bagi orang yang tidak menguasai sistem ejaan Baghdadi ini dan hanya bergantung kepada sistem, contohnya sistem Iqra yang hanya menumpukan lebih kepada sebutan perkataan berbanding dengan ejaan. Jadi agak sukar untuk mereka menulis kembali hafalan Quran di dalam fikiran, dalam ingatan mereka ke atas kertas. InsyaAllah. Okey. Sebelum kita teruskan sesi perkongsian hari ini ke halaman Mushaf Al-Quran, muka surat 4 dan 5, yang akan kita rangkumkan ke dalam perkongsian kita pada hari ini, saya berpendapat ada baiknya untuk kita sama-sama berkongsi sedikit sebanyak info tentang hamzah wasal ataupun hamzah sambung yang banyak kita jumpai di dalam Mushaf Al-Quran, untuk menambahkan sedikit sebanyak pengetahuan kita berhubung dengan hamzah wasal ini. Mari kita ikuti presentation slide yang saya sediakan ini, insya-Allah. Okey. Hamzah wasal ataupun hamzah sambung, hamzah penyambung. Hamzah wasal ataupun hamzah sambung ataupun hamzah penyambung. Okay. Bentuknya adalah seperti ini. Bentuk huruf alif, tetapi sebenarnya ia bukanlah huruf alif, kerana alif hanya berfungsi sebagai, antara lainnya sebagai huruf mad. Di sini hamzah wasal mengambil bentuk huruf alif yang diletakkan di atasnya kepala huruf sad dari perkataan wasal, untuk menandakan ini adalah hamzah wasal, hamzah sambung. Jadi ia mengambil bentuk huruf alif yang di mana di atasnya diletakkan kepala huruf sad untuk mewakili perkataan wasal. Okay, begini bentuknya. Banyak kita jumpai, boleh dikatakan di hampir setiap muka surat daripada Mushaf Al-Quran kita akan jumpainya. Okey. Okey, di dalam Mushaf Rasam Usmani yang kita pakai sekarang ini, iaitu Al-Quranul Karim, ia ditulis dalam bentuk alif dan diletakkan di atasnya tanda bersambung, iaitu kepala huruf sad sebagaimana yang kita lihat tadi. Ini dia. Okey. Di dalam Mushaf Rasam Usmani, ia ditulis dalam bentuk alif dan diletakkan di atasnya tanda bersambung, iaitu kepala huruf sad, bagi mewakili perkataan wasal. Okey. Hamzah wasal hanya wujud di awal kalimah sebagai huruf imbuhan, huruf tambahan. Okey. Hamzah wasal hanya wujud di awal kalimah sebagai huruf imbuhan, huruf tambahan. Sehubungan dengan itu, hamzah wasal tidak boleh menerima tanda sukun, tanda mati, dan tidak juga tanda tasydid, tanda
sabdu ataupun syadda. Jadi hamzah wasal tidak menerima tanda sukun dan tidak juga tanda tasydid ataupun tanda sabdu. Yang akan menerima tanda sukun dan tasydid adalah huruf sesudah hamzah wasal itu sendiri ataupun dua huruf sesudahnya. Yang akan menerima tanda sukun dan ataupun tanda tasydid, tanda sabdu itu adalah huruf sesudah hamzah wasal ataupun dua huruf sesudahnya. Hamzah wasal sendiri tidak boleh menerima tanda sukun dan tanda tasydid. Seterusnya, hamzah wasal tidak terletak di akhir kalimah. Hamzah wasal tidak terletak di akhir kalimah. Sehubungan dengan itu, ia tidak menerima tanwin, yakni tidak menerima baris dua sama ada fathatain, baris dua di atas, kasratain, baris dua di bawah, ataupun dhammatain, baris dua di hadapan. Jadi, tiada bunyi an, hamzah dua di atas an, dan tiada juga bunyi in, hamzah dua di bawah in, dan tiada juga bunyi un, hamzah dua di depan un, untuk hamzah wasal. Sebaliknya, ia hanya menerima salah satu daripada tiga tanda bacaan, iaitu fathah baris atas dengan bunyi a, baris bawah kasrah dengan bunyi i, dan baris hadapan dhammah dengan bunyi u. Ini kerana tanwin hanya berada pada huruf terakhir sesuatu kalimah. Tanwin atau baris dua hanya berada pada hujung, pada huruf terakhir sesuatu kalimah. Ia tidak terletak di tengah kalimah dan tidak juga di awal kalimah. Sehubungan dengan itu, memandangkan hamzah wasal tidak terletak di akhir kalimah, maka hamzah wasal tidak boleh menerima tanwin kerana tanwin hanya berada di hujung kalimah, sedangkan hamzah wasal itu sendiri tidak berada di hujung kalimah. Hamzah wasal tidak berada di tengah dan tidak juga di akhir sesuatu kalimah. Perkataan hanya berada di awal kalimah sebagai huruf imbuhan ataupun huruf tambahan. Okey. Hamzah wasal dihazafkan, yakni ditiadakan ataupun ditinggalkan ataupun dihilangkan daripada bacaan ketika bacaannya disambung dengan perkataan ataupun kalimah sebelumnya dan kalimah sesudahnya. Hamzah wasal dihazafkan, iaitu ditiadakan atau ditinggalkan atau dihilangkan daripada bacaan kita ketika mana bacaannya disambung dengan huruf sebelumnya, dengan perkataan sebelumnya dan huruf ataupun perkataan sesudahnya. Okay. Yang terakhir sekali, apabila diibtidakkan, yakni dimulakan bacaan dengannya, yakni dengan hamzah wasal itu sendiri, hamzah wasal diberi tanda bacaan. Apabila diibtidak atau dimulakan bacaan dengannya, yakni dengan hamzah wasal itu sendiri, hamzah wasal perlu diberi tanda bacaan bukannya pada mushaf, tetapi di dalam imajinasi ataupun fikiran kita, ingatan kita, sama ada fathah baris atas, kasrah baris bawah, ataupun dhammah baris hadapan dengan bunyi a, i, u mengikut ketetapan ilmu saraf bahasa Arab. Dan di antara ketetapannya yang pada umumnya adalah untuk lafzul jalalah Allah, bila kita ibtidakkan bacaan dengan hamzah wasal yang terletak di permulaan lafzul jalalah Allah, secara automatik kita berikan ia tanda bacaan fathah baris atas. Allah bukannya illah dan bukan juga ullah. Okey, Allah. Secara automatik kita letakkan baris hadapan, baris atas untuk hamzah wasal di permulaan lafzul jalalah Allah ketika mana kita ibtidak memulakan bacaan dengan hamzah wasal itu sendiri. Okay. Dan di antara tips lain lagi adalah jika sesudah hamzah wasal itu adalah huruf lam, maka secara automatik kita letakkan sahaja baris fathah baris atas. Jika sesudah hamzah wasal itu adalah huruf lam,
Contohnya di dalam alif lam ta'rif, iaitu alif lam yang diletakkan di awal sesuatu perkataan, maka secara automatik apabila huruf sesudah hamzah wasal itu adalah lam, kita letakkan baris fathah, baris atas, bunyinya A. Dan untuk yang lain daripada itu, contohnya untuk fi'il amar, dia mempunyai kepelbagaian sedikit, dan panduan ringkasnya, walaupun tidak semestinya berlaku dalam semua situasi, semua keadaan, panduan ringkasnya adalah untuk fi'il amar ataupun kata perintah, kata suruhan, cara kita meletakkan baris hamzah wasal ketika ibtidak dengannya adalah dengan kita melihat pada baris untuk huruf yang ketiga. Jika baris huruf ketiga itu adalah baris atas, hamzah wasal kita letakkan kasrah, baris bawah bunyinya I. Contohnya ittakhazu. Jika hamzah wasal, jika baris untuk huruf ketiga itu adalah baris kasrah, baris bawah, kita letakkan baris hamzah wasalnya dengan baris bawah I. Dan jika huruf ketiganya berbaris hadapan, secara umumnya kita letakkan baris pada hamzah wasal itu dengan kita berikan baris dhammah, baris hadapan. Contohnya udkhulu. Bagaimanapun, sebagaimana saya terangkan tadi, untuk masalah ini dia ada kepelbagaian, cuma standard umumnya sebegitu. Namun akan ada beberapa pengecualian tertentu yang insya-Allah dipanjangkan umur, diberikan kesempatan, kita akan kongsi dalam presentation slide yang lain, dalam perkongsian yang lain tentang cara-cara memulakan bacaan ataupun cara ibtidak dengan hamzah wasal itu sendiri, bagaimana untuk kita meletakkan barisnya, sama ada fathah baris atas A, kasrah baris bawah I, dhammah baris hadapan U. InsyaAllah kita telah selesai sikit sebanyak info, maklumat tentang hamzah wasal. Semoga perkongsian berkenaan hamzah wasal ini memberi manfaat kepada kita semua dan menjadi asbab untuk bacaan Al-Quran kita menjadi lebih bermutu, lebih elok dan lebih memberi kesan kepada bacaan kita dan kepada diri kita, insya-Allah. Okey, untuk sesi kedua daripada 9 sesi yang kita rancangkan untuk tutorial cara mengeja ayat-ayat Al-Quran menurut sistem Baghdadi, yang kita fokuskan untuk manfaat sesiapa di kalangan anak-anak kita yang belum mahir dalam membaca Al-Quran, dan cara memberi barisnya, cara mengeja sesuatu perkataan daripada mushaf Al-Quran. Maka untuk sesi kali ini kita berhasrat semoga dipermudahkan Allah untuk kita kongsi pula cara mengeja bagi muka surat 4 halaman 4 dan muka surat 5 halaman 5 daripada mushaf Al-Quran yang sedang kita baca sekarang ini, insya-Allah. Okey. Kita akan membaca 2 muka surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim
وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Itu adalah untuk muka surat ataupun halaman keempat, yang mana sekarang ini kita teruskan dengan tutorial mengeja ayat-ayat di dalam halaman muka surat ini, insya-Allah. Dan kita selang-selikan sedikit dengan penerangan, perkongsian tentang hukum-hukum tajwid, makhraj huruf, tahsinul Quran, sifat-sifat huruf, cara melafazkan sesuatu perkataan, dan tips-tips yang mungkin boleh kita kongsikan di sini tentang bagaimana untuk kita mentahsinkan, yakni memperelokkan bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Okay. Kita pergi kepada ejaan untuk ayat ke-17, dan suka saya maklumkan di sini, perkongsian ini adalah saya fokuskan kepada anak-anak, adik-adik ataupun sesiapa sahaja yang belum mahir membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apabila mereka dapat mengeja dengan baik, memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran tanpa perlu bergantung kepada ingatan kepada hafalan sesuatu ayat dan seumpamanya. Okay. Mim atas ma, sa atas sa, lam depan lu, ha mim mati depan hum, masaluhum. Kaf atas ka, mim atas ma, sa atas sa, lam alif lam sabdu bawah lil. Ingat, hamzah wasal apabila dibaca wasal dengan perkataan sebelumnya dan perkataan sesudahnya, ia dihazafkan daripada bacaan kita, ditiadakan, dihilangkan daripada bacaan kita sebutannya. Dan untuk memudahkan ejaan, supaya apabila kita menulisnya daripada ingatan, huruf alif yang mempunyai kepala sok di atasnya, itu hamzah wasal, itu tidak kita hilang daripada penulisan kita, maka kita tukarkan dia kepada bunyi, kepada huruf alif kat sini. So lam alif lam sabdu bawah lil, lam atas la, zal ya bawah zi. Okey, bolehkah kita ajar za ya bawah zi? Tidak boleh, kerana
di hadapannya ada hamzah wasal, maka kita perlu cari hamzah wasal itu kita tukarkan kepada huruf alif, walaupun dia sebenarnya adalah hamzah. Untuk tujuan mengeja, kita tukarkan kepada huruf alif. Dan selepas hamzah wasal itu, kita kena dapatkan huruf sama ada yang bertanda sukun, tanda mati, ataupun bertanda sabdu yang berada sesudah hamzah wasal itu, ataupun dua huruf sesudahnya. Kemudian apabila kita sudah dapatkan huruf yang mempunyai tanda sabdu ataupun tanda tasydid ataupun tanda sukun ataupun tanda mati tersebut, maka kita hentikan tempat untuk kita akhiri ejaan bagi huruf yang sedang kita eja itu di situ. Dalam contoh ini lam, dan contoh ini lam, hamzah wasal, lam, kita sudah eja. Lam, zal, ya. Jumpa hamzah wasal, kita cari huruf sama ada sabdu ataupun sukun. Zal, ya, alif, sin, mati bawah zis. Bunyi mat dua harakat, mat asli zal ya bawah zi itu, apabila dibaca wasal dengan perkataan sesudahnya, maka hukum mat itu akan dihazafkan, dihilangkan. Jadi bukannya zistau, tapi zistau, kerana ya mat itu telah dihilangkan, dihazafkan daripada bacaan apabila kita sambungkan bacaan kita dengan perkataan sesudahnya. Zal, ya, alif, sin, mati bawah zis. Ta, waw, mati atas tau. Qaf atas qa. Dal atas da. Nun, alif atas na. Ra, alif, dua di atas ran. Baris dua yang seperti ini, yang berselisih itu, dikhususkan untuk hukum idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, ataupun ikhfa hakiki, bergantung pada huruf sesudahnya. Dalam kes ini huruf sesudahnya bukan lam dan bukan ra, maka ia bukanlah hukum idgham bila gunnah. Bukan mim dan bukan juga nun, maka ia bukanlah hukum idgham ma'al gunnah. Maka automatik dia jatuh kepada hukum bacaan ikhfa hakiki. Di sini fa adalah huruf, salah satu dari huruf ikhfa hakiki. Fa atas fa, lam mim, sabdu atas lam mim, alif atas ma, 6 harakat, kerana sesudahnya adalah huruf hamzah. Kerana huruf hamzah sebagaimana kita jelaskan dalam sesi sebelum ini, pertemuan huruf mat sama ada alif, ya ataupun waw dengan huruf hamzah menyebabkan hukum bacaan mat berubah daripada hukum bacaan mat asli ataupun mat zati ataupun mat tabi'i dua harakat menjadi kepada hukum mat far'i, mat cabangan. Dan dalam kes ini pertemuan dengan hamzah menyebabkan hukumnya menjadi hukum bacaan 6 harakat pada bacaan standard. Tidak pada bacaan pelajar-pelajar yang menghafal ayat Al-Quran, tetapi pada bacaan umum, pada bacaan standard. Hamzah atas a, dad alif atas da, dad alif atas da, hamzah ta mati atas at. Okey. Perkongsian ta, cara membunyikan ta adalah dengan keluar sedikit angin pada apabila kita menyebutkan ta mati itu. Dia bukannya at, it, ut, tapi adalah at, it, ut. Ada bunyi th kat belakang. At, it, ut. Bukannya ach, ich, uch. Bukan ac, ic, uc. Ach, ich, uch. Bukan juga at, it, ut. At, it, ut. Bunyinya adalah ath, ith, uth. At, it, ut. Hamzah ta mati atas at, mim alif atas ma, ha waw mati atas haw, lam atas la, ha depan hu. Bolehkah begitu? Boleh jika kita berniat untuk wakaf pada huruf ha itu.
berhenti di situ. Tapi jika kita nak teruskan bacaan, kita kena ambil kira waw kecil di sebelahnya. Ia merupakan waw mat, dibaca dengan 2 harakat. Hawa depan hu, za atas za, ha atas ha, ba alif, lam sabdu atas bal. Ingat, untuk lafzul jalalah Allah apabila didahului oleh perkataan dengan huruf akhirnya berharakat fathah, maka lafzul jalalah itu kita baca dengan tafkhim, dengan bacaan tebal, bukannya dengan tarqiq, bukannya dengan bacaan nipis. Maka bunyinya adalah zahaballah, seakan-akan B-A-O-L-L, bal, bukan bal, ballah. Zahaballahu, ha depan hu, ba bawah bi, nun waw depan nu, ra bawah ri, hamim mati bawah him, wa atas wa, ta atas ta, ra atas ra, kaf atas ka, hamim mati depan hum, fa ya bawah fi. Okey, ya tanpa titik itu sebenarnya adalah ya mad, tetapi ditiadakan titiknya atas sebab-sebab tertentu, dan dia bukannya alif bengkok sebagaimana yang kita seringkali jumpa. Dia bukanlah alif bengkok, tetapi dia adalah ya mat kat situ. Walaupun alif bengkok sendiri adalah bentuknya ya tanpa titik, tetapi dalam kes ini ya tanpa titik ini adalah sebagaimana ya biasa, iaitu ya mat. Za depan zu, lam depan lu, mim alif atas ma, ada alif al-khanjariyah, alif kecil di situ, ta 2 di bawah tin, tetapi baris 2 kasratain yang berselisih begitu adalah untuk 3 hukum, sama ada izhar hal, sama ada idram bila runnah, idram ma'al runnah, ataupun ikhfa hakiki. Kita tengok huruf sesudahnya. Okey, sesudahnya adalah huruf lam. Lam dan ra adalah 2 huruf untuk idram bila runnah, maka ini adalah untuk hukum idram bila runnah. Ta lam sabdu 2 di bawah til. Dia tak boleh mengajarnya ta 2 di bawah tin, tapi kena ambil kira huruf yang bersabdu di hadapannya. Ta lam sabdu 2 di bawah til, lam alif atas la, ya depan yu. Bolehkah begitu? Tidak boleh, kerana di hadapannya ada huruf yang sukun. Maka tidak boleh ya itu diajar bersendirian, tetapi perlu dilibatkan huruf di hadapannya yang mempunyai tanda sukun tersebut. Jadi ya ba mati di depan yub. Ba adalah huruf qalqalah, maka ada bunyi qalqalah sughra di situ. Sad bawah fi, ra 2 di depan ru, nun atas na. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Sad mim sabdu di depan sum, mim 2 di depan mum. Dalam kes ini mim 2 di depan mum, kerana baris 2 dhammatain tersebut mempunyai huruf mim di situ. Satu waw dan satu mim, itu menandakan dhammatain atau baris 2 hadapan yang dikhususkan untuk hukum bacaan iqlab. Ba kaf mati depan buk, mim 2 di depan mun. Okey, baris 2 dhammatain yang seperti ini bentuk 69 itu special untuk hukum izhar halqi, ain, mim, dan tidak boleh didengungkan bunyi nun sukun yang tersirat pada baris kedua dhammatain itu. Ain, mim mati depan Okey, dalam kes ini ya tanpa titik ini juga adalah huruf ya, bukannya alif bengkok. Ya 2 di depan yun untuk tanda untuk hukum ikhfa hakiki. Fa atas fa, ha mim mati depan hum, lam alif atas la,
Yara, mati atas yar, jim bawah ji, ain depan tak boleh, ain wa depan nun atas na. Okey, la yarji'una. Kita perlu berwaspada di sini. Jangan sampai kita menekankan pada sebutan ain baris depan itu kerana ia menyebabkan secara tidak sengaja kita menjadikan huruf ain itu bersabdu, yang mana bererti kita menambah satu huruf ain mati, ain sukun di situ, kerana sebagaimana kita sedia maklum, huruf yang bersabdu adalah terdiri daripada dua huruf yang sama. Satunya, huruf pertama adalah huruf yang sukun mati, dan huruf kedua huruf yang berbaris. Maka dalam kes ini, jika kita baca la yarji'una, kita menekankan pada sebutan ain, maka kita telah meletakkan tanda sabdu, tanda tasydid di situ. Berarti kita telah menambah satu huruf ain berbaris mati, ain sukun di situ. Sedangkan kita tidak boleh menambah sesuatu huruf yang tidak ada dalam mushaf ke dalam bacaan kita, dan tidak boleh juga kita meniadakan sebutan sesuatu huruf yang ada dalam mushaf. Tak boleh kita meninggalkannya, melainkan ada sebab-sebab yang mengizinkannya, membenarkannya. Okey. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Jangan la yarji'un. Berarti kita menambah sabdu, berarti menambah ain mati di situ. Hamzah waw mati atas au, kaf atas ka, sod atas sa. Bolehkah begitu? Tidak boleh. Kita perlu ambil kira huruf yang berkaitan dengannya dari segi ejaan. Di hadapannya huruf ya yang bersabdu, kita perlu ambil kira dalam ejaan kita untuk huruf sod. Maka sod ya sabdu atas soi, ya bawah yi, ba mim sabdu dua di bawah bim, mim bawah mi, nun alif lam sim sabdu atas nas, sin atas sa, mim alif atas ma. Automatik apabila kita nampak di atas alif itu ada tanda panjang, berarti sesudahnya mesti kita akan jumpa huruf hamzah. Hamzah bawah i, fa ya bawah fi, ha bawah hi, za depan zu, lam depan lu, mim alif atas ma, ta dua di depan tun. Wa atas wa, ra ain, mati atas ra, dal dua di depan dun. Wa atas wa, ba ra, mati atas bar, qaf dua di depan kun. Ya jim mati atas yaj, ain atas a, lam wa depan lu, nun atas na. Hamzah atas a, sod alif atas sa, dua harakat. Mat asli, mat zati ataupun mat tabi'i. Ba bawah bi, ain atas a, ha mim depan hum, mati depan hum. Saya bawah fi, hamzah atas a, tak boleh. Hamzah alif atas a, kita mesti ambil kira juga huruf mat dalam ejaan kita. Zal alif atas za, nun bawah ni, ha mim mim sabdu bawah him. Ingat, huruf mim dan nun adalah dua huruf yang bersifat gunnah, bersifat dengung. Maka apabila ia dalam keadaan bersabdu, mim ataupun nun bersabdu, mim tasydid ataupun nun tasydid yang bersabdu, mim ataupun nun, ia perlu didengungkan lebih lama disebabkan oleh sabdu ataupun tasydid itu sendiri, dan disebabkan juga oleh sifat dengung yang asli yang melekat pada kedua-dua mim dan nun itu. Nun alif lam sod, nun alif lam sod, sabdu atas naf, sod atas sa, waw alif atas wa, ain bawah i, qaf bawah qi, ha atas ha, ha pedas, za atas za, ra alif lam mati atas ral, mim waw mati atas mau, ta bawah ti. Kalau kita wakaf pada ta itu akan disukunkan. Hazaral maut. Wa alif lam lam sabdu atas wal, lam atas la. Ingat, untuk lafzul jalalah Allah, walaupun tidak diletakkan tanda alif kecil sebagai tanda ma, tetapi memang dimaklumi untuk lafzul jalalah Allah perlu dibaca panjangnya
lam kedua itu 2 harakat. Ha depan hu, mim bawah, mim depanmu, ha ya bawahi, ta 2 di depan tun. Ingat, tanda baris 2 depan yang seperti ini adalah untuk hukum bacaan iqlab, yang mana hanya ada satu saja huruf untuk iqlab, iaitu ba, dan sememangnya ba ialah yang berada sesudah huruf ta bermatain itu. Ba alif lam mati bawah bil, kaf alif atas ka, fa bawah fi, ra ya bawah ri, nun atasna. Au kasayyibin minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa baraq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hazaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Ketika mana hamzah dan ain berada berhampiran ataupun berada dalam satu perkataan ataupun pada perkataan berikutnya, kita perlu sangat hati-hati untuk kita pastikan kita telah membezakan sebutan huruf hamzah dan huruf ain secara tepat. Okey. Okey. Seterusnya ayat 20, ya atas ya, kaf alif atas ka, dal alif lam mati depan dul, bara mati atas bar, qaf depan ku, ya khaf mati atas ya, ta atas ta, fa depan fu. Hamzah ba mati atas ab, qalqalah sughra untuk ba. Sad alif atas sa, ra atas ra, ha mim mati depan hum. Kaf lam sabdu depan kul, lam atas la, mim alif atas ma, 6 harakat. Hamzah atas a, dad alif atas da, 6 harakat. Hamzah atas a, lam atas la, ha mim mim sabdu depan hum, mim atas ma, shin waw mati atas syau. Ingat ada alif kat situ, alif yang dengan tanda bulat di atasnya tidak ada dalam bacaan, tapi kita sebut pada ejaan supaya apabila kita menulisnya nanti kita tidak tertinggal alif tersebut. Shin waw alif mati atas syau, fa ya bawah fi, ha bawahi, wa atas wa, hamzah bawah i, zal alif atas za, 6 harakat. Hamzah za mati atas al, lam atas la, mim atas ma. Ingat, untuk sebutan huruf za, pastikan apabila za itu kita sukunkan ataupun kita wakaf padanya, matikan ia, jangan ada bunyi gandaan di belakangnya, contohnya az, iz, uz. Kerana za bukanlah huruf qalqalah, maka jangan kita tarik undur lidah kita ke belakang menyebabkan dia menjadi bunyi gandaan. Az, iz, uz. Okay? Az. Apabila kita menghentikan bacaan pada za, kita matikan dia, maka jangan kita tarik undur lidah kita supaya bunyinya tidak menjadi berganda. Maka kita hentikan sementara pada sebutan huruf za mati tersebut. Az, iz, uz, bukannya az, iz, uz. Okay. Lam atas la, mim atas ma, ain atas a, lam ya mati atas lai, ha mim mati bawah him, qaf atas qa, tak boleh. Qaf alif atas qa, mim waw alif depan mu, wa atas wa, lam waw mati atas lau, shin alif atas sya, hamzah alif lam lam sabdu atas al, lam atas la, 2 harakat untuk nama Allah, ha depan hu. Lam atas la, za atas za, ha atas ha, ba atas ba, ba bawah bi, sin mim mati atas sam, ain bawah i, ha mim mati bawah him, wa atas wa, hamzah ba mati atas ab, sad alif atas sa, ra bawah ri, ha mim mati bawah him. Hamzah nun sabdu bawah in, nun alif lam lam sabdu atas nal, lam atas la, 2 harakat untuk nama Allah. Ha atas ha, ain atas a, lam alif
lam, ya, alif atas la. Itu adalah alif bengkok dalam bentuk huruf ya tanpa titik. Kaf lam sabdu bawah, kul lam bawah, li, shin ya mati atas syai, ain dua di bawah, in, qaf atas qa, daya bawah di, daya bawah di, ra dua di depan run. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan begitulah seterusnya. Okey. InsyaAllah kita hentikan ejaan kita di sini. Sementara itu kita teruskan bacaan untuk satu muka surat lagi. Kerana jika kita teruskan dengan ejaan, dia akan menjadikan sesi kita terlalu panjang. Maka kita hentikan ejaan kita di situ dan kita teruskan dengan bacaan muka surat 5 insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Bila kita matikan pada lam itu kena ada bunyi lam juga sedikit walaupun ia disukunkan untuk menandakan bahawa huruf lam itu wujud. Jika kita berhentikan dengan min qab, maka huruf lam itu telah kita hazafkan, hilangkan daripada sebutan kita, daripada bacaan kita. Kita masih lagi perlu menyebutnya walaupun huruf lam itu telah kita matikan dia dengan sukun mendatang, bukannya sukun asli, maka masih lagi kita perlu ada setengah harakat sebutan huruf lam, bunyi huruf lam itu. Min qabl, bukannya min qab. Ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajum mutahharah. Jika kita wakafkan pada ta marbutah, maka ta marbutah yang berbaris itu akan menjadi sukun. Sukun bukan pada tulisan tetapi sukun pada sebutan kita. Dan bunyi ta marbutah itu tidak lagi berbunyi dengan bunyi ta, tetapi telah bertukar menjadi bunyi ha sukun. Ha sukun, ha simpul yang sukun, yang mati. Mutahharatun jadi mutahharah. Wahum fiha khalidun. Ingat, untuk sebutan huruf berbaris depan, jika bertemu dengan huruf sukun sesudahnya, kita sebutkan ia dengan cara memuncungkan sedikit dua bibir kita supaya bunyinya menjadi bunyi vowel, bunyi u, bukannya bunyi vowel o. Berarti bukannya wahum tapi wahum, H-U-M bukan H-O-U-M ataupun H-O-M. Okey. Jadi sebutannya adalah wahum. Kita munculkan sikit bibir ketika menyebutnya, bukannya kita sebut dengan keadaan tidak sedemikian menjadi bunyinya wahum. Wahum fiha khalidun. Innallaha la yastah. Ingat, ha pedas kena ada bunyi desiran angin di situ untuk membezakan dia daripada ha simpul. Innallaha la yastah. Innallaha la yastahyi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
Jangan kita tekan sebutan pada huruf qaf kerana dia sebagaimana tadi dia menjadikan huruf qaf itu secara tak sengaja kita tambahkan huruf, kita tambahkan tanda sabdu, tanda tasydid. Berarti kita secara tak sengaja telah menambahkan satu huruf qa sukun, qaf mati di situ. Contohnya fasiqin. Bila kita tekan di situ, kita telah menambahkan tanpa kita sedari tanda sabdu, berarti telah menambah satu huruf qa sukun di situ. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Okey, di atas waw itu ada tanda bulat di atasnya. Jika dibaca sambung, dibaca wasal, waw itu hilang daripada sebutan kita. Ulaika humul, bukannya ula, tetapi ula, pendek. Waw itu tidak diambil kira dalam bacaan. Ulaika humul khasirun. Bila kita membunyikan huruf ra baris depan itu, kita munculkan sedikit dua bibir ketika menyebutnya supaya bunyinya adalah bunyi u, bukannya bunyi o. Okey. Ayu bukan ayo. Khasirun bukan khasiron. Okey. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ha pedas, kita perlu hati-hati padanya. Kalau kita bunyikannya sebagai fa'ahyakum, dia telah bertukar menjadi ha simpul dan dia merupakan salah satu lahnul jali, kesalahan yang ketara yang sepatutnya kita elakkan. Fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sekali lagi, jangan kita tekankan pada ain, kerana jika kita tekankan berarti kita telah menambahkan sabdu, tanda tasydid, berarti telah menambahkan satu ain mati di situ. Sedangkan ia sebenarnya tiada dalam mushaf, dalam tulisan. Contohnya turja'un. Kita telah meletakkan satu tanda sabdu, berarti telah menambah ain sukun di situ. Turja'un bukannya turja'un. Ja'un. Turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Jika dibaca sambung, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Ingat, sebutan huruf ta dia ada angin sedikit pada ketika menyebutnya. Dia bukannya seperti tatitu, tantintun, atitun, ataupun cacicu, acicuc, tetapi dia adalah bunyi th, ath, ith, uth. Samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ingat, perlu dibezakan sebutan huruf hamzah dengan huruf ain. Jika kita baca wa huwa bikulli syai'in alim, alim jika dibaca hamzah ain itu dengan huruf hamzah, alim maksudnya sakit. Azabun alim, hamzah, azab yang memedihkan. Jika kita tukarkan menjadi ain, azabun
alim menjadi azab yang mengetahui. Sedangkan sebenarnya adalah hamzah azabun alim, berarti azab yang pedih, yang sakit, yang menyakitkan. Okey, sekian untuk perkongsian kita pada sesi kali ini. Pada sesi yang seterusnya, insya-Allah kita akan bahagikan muka surat, dua muka surat untuk satu sesi. Muka surat pertama kita akan lakukan tutorial ejaan. Manakala muka surat kedua kita lebih fokus kepada hukum bacaan, cara menyebut, perkara kesalahan dalam sebutan yang perlu kita elakkan dan seumpamanya. InsyaAllah kita semoga sesi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke akhir, ke penghujung perkongsian kita untuk sesi perkongsian kedua bagi tutorial cara mengeja ayat-ayat Al-Quran bagi yang belum mahir membaca Al-Quran menggunakan sistem Baghdadi, sistem yang popular yang digunakan pakai secara meluas di kalangan masyarakat Melayu di tahun 1960-an hingga awal 80-an dahulu. Yang mana sistem ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri, iaitu ia membolehkan sesiapa yang menguasainya menulis kembali hafalan ayat-ayat Al-Quran ke dalam bentuk tulisan tanpa insya-Allah tertinggal sebarang huruf, tanpa insya-Allah tertinggal sebarang tanda bacaan daripadanya. Dan terima kasih semuanya di atas kesudian masa yang saudara-saudari, ibu bapa, adik-adik peruntukkan. Dan terima kasih juga di atas tumpuan yang diberikan. Semoga ia Allah jadikan asbab untuk menjadikan bacaan Al-Quran kita lebih elok, lebih baik dari masa ke semasa. Dan insya-Allah perkongsian kita ini akan bermanfaat untuk kita dan untuk sesiapa sahaja yang dalam usaha, masih lagi dalam usaha untuk mempertingkatkan, memperelokkan bacaan Al-Quran mereka, pengetahuan tajwid mereka tentang dari segi sebutan huruf, dari segi tajwidnya, dari segi tahsinnya, dari segi makhraj hurufnya, makharijul hurufnya, dari segi sifatul hurufnya. Terima kasih di atas kesudian menonton tumpuan yang diberikan. Saya sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Ansri. Sehingga berjumpa lagi di sesi perkongsian yang seterusnya di channel Tahsin Q ini. Jika diizinkan dan dipanjangkan usia oleh Allah SWT, digunakan tubuh badan yang sihat, diberi kesempatan masa, insya-Allah saya sudahi sesi kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi di sesi-sesi perkongsian selanjutnya, insya-Allah.